Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tercabut kewaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dapat kita berkumpul pada malam ini untuk sambungan sedikit perkongsian berkaitan dengan satu topik yang saya ingat ini baru kali yang ketiga lah saya datang ke sini, iaitu berkaitan dengan aspirasi dari Al-Mulk yang saya pendekkan sebagai Adam. Jadi tuan-tuan, seperti mana dua sesi yang lepas, mana kita telah membincangkan pada sesi pengenalan tentang apakah 15 tanda kekuasaan Allah SWT yang ditonjolkan di dalam surah Al-Mulk. Manakala pada sesi yang kedua pula kita telah mengutarakan tentang ayat tema lah kita kata kepada pemahaman kita tentang surah Al-Mulk ini, iaitu Allah SWT selaku Al-Mulku, yakni pemegang pemerintahan kerajaan di dunia dan di akhirat. Dan juga bahawa satu perkara yang kita perlu ingat, bahawa diperingatkan kepada kita dalam ayat yang pertama bahawa Allah SWT itu kulli syai'in qadir, berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi maknanya sekecil-kecil benda, sebesar-besar benda, semuanya di bawah kekuasaan Allah SWT. Jadi tuan-tuan, seperti mana dalam dua sesi yang lepas saya membawa kepada tuan-tuan, saya akan biasanya memulakan dengan satu ayat daripada surah Al-Qamar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir, yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran yakni daripadanya. Surah Al-Qamar ayat yang ke-17, yang mana bahagian kita kata frasa yang hujung dalam ayat ini merupakan satu meninggalkan beban persoalan kepada kita, kepada saya dan tuan-tuan, iaitu fahal min muddakir, di mana Allah kata dia dah mudahkan Al-Quran untuk bagi peringatan kat kita. Persoalannya adalah untuk kita jawab fahal min muddakir, siapa yang nak ambil peringatan dan pengajaran daripada benda tu, daripada Al-Quran ni. Di mana ayat ini tuan-tuan, bagi nak menunjukkan peri pentingnya, diulang pada ayat ke-22, ayat ke-32 dan ayat ke-40. 3 minit pertama ni cuba dah tadi cakap KL, tak lepas juga. Tadi saya tanyalah tuan-tuan, apa khabar tuan-tuan? Sihat dah? Alhamdulillah. Campur lah tuan-tuan, insyaAllah campur. Tuan-tuan, dalam sesi perkongsian pada hari ini, insyaAllah kita bersempena lah juga dengan kita kata, nak kata tahun baru ni dah lepas sebulan dah, tapi orang kata bulan pertama ni dia jangan lemah lagi. Jadi tuan-tuan, seperti kita berharaplah bersempena dengan tahun baru ni juga semangat kita, kefahaman kita antara lain berkaitan dengan aspirasi dari Al-Mulk, satu surah yang saya yakin, percaya ramailah, mungkin semua daripada tuan-tuan ni baca awal lagi daripada saya, di mana untuk kita sama-sama mengambil apakah ibrah, apakah elemen cerita C, apakah elemen impak I, elemen Nabi, cerita tentang Nabi yang ada T, cerita tentang Tuhan yang ada dalam surah Al-Mulk, serta elemen alam yang diutarakan di dalam surah ini. Jadi CINTA. Jadi semoga dengan pemahaman tu kita dapat, orang kata kuih lama kuih bagus lah. Contoh kalau dulu tahun 1960-an, 70-an, zaman kita duk dengar lagu apa, ada satu lagu ni saya duk suka, umpan
umpan ikan di air tenang, apa, umpan jinak di air tenang. Lagu tu banyak pengajaran daripada saya rasa. Kemudian zaman berubah, kita berharaplah semakin lama kita semakin kemas, sebab mau tak mau kita ni dalam perjalanan. Saya dalam perjalanan, tuan-tuan pun dalam perjalanan, di mana mau tak mau dunia ni hanyalah sementara. Mau tak mau kita akan duduk 7 kaki di bawah sana, yang mana keadaan tu kita pun tak tahu macam mana. Jadi bertitik tolak daripada itu, kita pun biasa dimaklumkan tentang banyaknya adanya hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan digalakkan kita untuk membaca surah Al-Mulk. Bagi apa? Kerana surah ini merupakan Al-Mani'ah, Al-Munjiyah, tunjihi min azabil qabr. Satu surah yang merupakan untuk menyelamatkan pembacanya daripada azab kubur. Ini antaranya lah. Bukanlah kita kata nak untuk itu semata-mata kan. Jadi tuan-tuan, kita berharaplah semua cerita-cerita kita yang silam dalam perjalanan kita di dunia ni, Allah dah tutup banyak dah kita punya aib selama ni. Kot zaman dulu kita ada jadi Pak Maun ke Pak pun tak kira lah. Maka pada tahun 2023 ni, jomlah kita pakat buat benda yang lebih baik sementara waktu yang masih ada. Tuan-tuan, saya mulakan ini dengan gambar ni kerana sesi perkongsian pada malam ini, iaitu kita dah masuk ayat yang kedua daripada surah Al-Mulk. Ingin saya menegaskan bahawa sesi perkongsian kita pada malam ini bukanlah satu kuliah tafsir. Sebab tuan-tuan tengoklah, tak ada rupa pun nak bagi kuliah tafsir, bukan bidang saya. Nak kata tadabbur, saya takut tak sampai. Jadi saya namakan sebagai sesi perkongsian pembangunan insan, untuk pembangunan diri saya dan tuan-tuan dan sidang hadirin yang mendengarlah semuanya, mungkin di FB dan sebagainya. Maka tuan-tuan, dalam ayat yang kedua surah Al-Mulk ini, dia ada kena-mengena dengan cerita kita dengan gambar tadi tu, dengan perubahan zaman manusia ni, daripada zaman budak sampai kelar lah, sampai menuju yang akan datang ni, di mana ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup, yakni kamu, untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha kuasa, yakni dalam membalas amal kamu, lagi maha pengampun, yakni bagi orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Tuan-tuan, dalam ayat ini bukanlah kuliah tafsir tuan-tuan, tapi kita ambil juga beberapa perkataan untuk kita lebih faham. Supaya kita baca tu, masuk ayat 2 ni, ada beberapa perkara yang saya rasa penting supaya kita baca tu dia main dengan feel sekali. Oh, ayat ni cerita ni. Dalam pada tuan-tuan duk mungkin baca dengan segala makna kataranum lah, dengan lagu nahwannya, bayati, ros dan sebagainya, tapi kita nak faham sama. Di mana dalam ayat yang kedua ini, antaranya ada frasa atau perkataan. Surah Al-Mulk ini dari segi hurufnya banyak. Berapa? 1313 huruf. Perkataannya ada 335. Jadi hari ini kita ambil beberapa perkataan, di mana ada perkataan mauta wal hayata. Makna dalam ayat ini ada cerita tentang mati dan ada cerita tentang hidup. Di mana Allah SWT mengatakan bahawa matinya kita, hidupnya kita, dia yang buat. Dia yang mentakdirkan segalanya. Maknanya surat mati ke, surat beranak ke, Allah SWT yang tentukan tarikhnya. Ini semua cerita misteri. Jadi timbul juga persoalan yang kalau kita tengok dalam beberapa kitab tafsir, pasal apa agaknya disebut mati dulu? Bukankah kita hidup dulu baru mati? Okay. Ada dua pandangan lah, kalau boleh saya simpulkan. Mungkin tuan-tuan ada baca yang lain, tuan-tuan nanti share dengan saya lah. Pandangan pertama mengatakan bahawa mati itu diletakkan dahulu kerana mati ni adalah satu benda, maksudnya daripada tak ada asalnya, tak ada, dan hidup tu ada. Satu. Kedua adalah menunjukkan kerana kematian itu, yang ni yang paling utama lah, banyak ulama' duk letak yang ni,
kematian itu dia lebih penting. Sebabnya untuk memberikan satu bentuk peringatan bahawa mau tak mau kita mati. Jadi supaya untuk memperingatkan kita bahawa kita akan mati, maka kehidupan tu akan dibuat dengan mengikut kepada syariat. Macam itulah lebih kurang. Jadi sebab itulah antara lain mati disebut daripada hidup. Kita tahulah kita daripada tak ada, mula-mula alam kita tak ada, kemudian ada duduk di alam rahim dan seterusnya, kemudian hidup di muka bumi ni, kemudian mati, kemudian hidup, dihidupkan semula selama-lamanya. Maka maknanya ada cerita di mana Allah SWT kata bahawa dia telah menciptakan, mentakdirkan adanya mati dan hidup itu ada sebab. Sebabnya adalah untuk yakni untuk, lam tu kata untuk lah, liyabluwakum. Liyabluwakum ini merujuk kepada, di mana maksudnya mudahnya kita kata adalah dari segi kita kata dia satu bentuk ujian. Liyabluwakum maknanya lam tu bermaksud tujuan. Ni tak mau cerita lah fa'al apa semua pun, saya pun kalau nak cerita pun saya pun tak pandai, tapi saya nak cerita maknanya li tu untuk liyabluwakum, untuk apa? Untuk ujian. Kalau Piramli kata cobaan. Ujian maksudnya mati dan hidup tu, dia bukan maksudnya hidup tu saja untuk cobaan, tapi mati itu pun adalah untuk cobaan. Sebab mati itu satu bentuk peringatan yang kita confirm seriau lah, confirm takut. Sebab kita tak tahu apa nak jadi. Kita boleh, kita kata menyediakan apa yang kita so-called nak tinggal. Kita kata contoh, kita belilah segala makneka insurans, hibah, kita pun tak siap lagi anak ni yang ambil yang ni. Yang tu cerita yang kita nak tinggal untuk dunia orang yang ada. Yang kita nak bawa tu yang kita tak tahu. Jadi kematian itu untuk memperingatkan bahawa takkan nak bawa mati itu kosong. Maka kehidupan itu perlu dipergunakan sesungguh rasa. Ini peringatan untuk diri saya sendiri dan untuk tuan-tuan lah. Jadi untuk apa? Ujian apa? Ujiannya adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling kemah, paling bagus, paling sempoi baang, tak ada lah. Mana yang paling elok sekali amalannya. Tuan-tuan, ayat ini ayyukum ahsanu amala. Ahsan tu kita nak kena peringat. Maksud cerita utamanya bukan yang paling banyak. Cerita utamanya adalah kualiti, tuan-tuan. Bukan kata jangan buat banyak. Oh, lepas ni nak kena kurang lah sembahyang sunat. Sebab cikgu kata dia nak kena banyak, dia nak kena paling bagus. Bukan lagu tu. Tapi maksudnya ahsan tu maknanya yang paling bagus, tuan-tuan. Apa yang kita nak bawa ni nak kena buat kemas. Dan banyaklah lagi ulama-ulama dulu yang memberikan garis panduan. Bagaimana yang dikatakan amalan yang bersifat ahsanu amalah, yang mencapai kalau kita kalau kita kata elemen 5 bintang lah. Yang mana? Iaitu kalau saya selalu ambil Fudail bin Iyad, dia kata ada 2 ciri-ciri yang termasuk dalam ahsanu amalah. Untuk kita cek ahsanu amalah ke tak, kita cek 2 ni. Pertama, amalan tu mesti ikhlas. Ikhlas bermaksud semata-mata hanya kerana Allah SWT. Ikhlas ni dia senang sebut. Nak buat sepenuhnya tu, yang tu jenuh tapih lah juga kan. Tapi itulah ciri-cirinya. Satu. Kedua, kata Fudail bin Iyad, dia nak kena ada elemen tepat. Amalan tu tepat, yang ni mengikut sunnah lah. Buat yang cara yang betul. Jadi maknanya, kalaulah buat tu salah satu je, buat cara betul, tapi dia ada pula, memanglah kita sebut memang kerana Allah, tapi yang tu takut tak sampai ahsanu amalah tu. Yang tu yang susah, tuan-tuan. Dia senang cerita ni, saya ni sampaikan je sharingnya. Tapi nak kata nak tak nak, kita nak kena pulun. Sebab Allah SWT dah memperingatkan kita bahawa dia bagi mati, dia bagi hidup ni bukan saja-saja. Bukan nak suruh sonok-sonok layan TikTok live. Tak. Ada lagi elemen-elemen lain, iaitu untuk liyabluwakum. Nak uji saya, uji tuan-tuan, nak tengok keluarga kita, kejiranan kita, siapa ayyukum, yang mana satu antara kita semua ahsanu amala,
Yang paling kata buat tu bagus. Walaupun susah, tapi diperingatkan kena buat lagu tu. Jadi bertitik tolak daripada itu juga, disebabkan perjalanan dunia ni bukanlah satu benda yang mudah. Dia senang cakap lah kan, mana ada benda yang senang. Kalau kita tengok daripada kecil zaman kita nak ke besar ni pun, nak ke tua ni pun, nak ke padam lah orang kata, segala makna ujian mai. Maka bertitik tolak daripada itu, saya rasa sangat cantik lah. Nama pun memang apa, mukjizat kan, di mana di penghujung ayat 2 ni Allah SWT memberikan kita ancaman dan juga harapan dalam masa yang sama, dalam frasa yang sekali, iaitu Allah SWT kata tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang ni penting tuan-tuan. Kalau tidak, kita ni jadi kehidupan kita jadi cempera, jadi macam orang kata huru hara, tak tahu sebab apa. Meneliti jalan-jalan ujian ni satu benda yang tadilah senang sebut daripada nak buat. Tuan-tuan pun tahu, tuan-tuan nak membesarkan anak-anak ni bukan satu benda yang senang. Saya tadi duduk makan di seksyen 20 tadi, duduk tak duduk, tiba-tiba saya cepat-cepat bayar, saya duduk dalam kereta, rasa nak teriak pun ada. Saya tengok seorang lelaki, tak tahu siapa ada kat kedai mamak kat seksyen 20 tu tadi, seksyen 20 kan. Saya tengok dia tengah duduk makan. Umur tu saya rasa nak macam arwah ayah saya lah, saya rasa. Tengah duduk makan, saya tengok dia lepas dia makan tak tahu benda, dengan tangan tu duduk gegak. Saya ingatlah, orang kata beberapa tahun sebelum ayah saya tak ada, tu tanda-tanda Parkinson lah tu. Gegak tu lain macam. Kemudian kita tengok, tertampakkan mata dia kan. Mata orang yang dia memandang, tapi kita tahu pandang itu lain lah. Dan orang macam tak sakit tu, saya kata Allah, teringat ayah saya. Jadi saya yakin dan percaya juga tuan-tuan pun mana yang nak membesarkan anak-anak, mungkin yang anak-anak yang umur lah ni dah 30 ke, dah 40 tahun, mesti pelbagai jenis ujian yang tuan-tuan dah tempuh. Dan ujian itu, kehidupan ini, kita telah diperingatkan dengan satu bentuk ancaman ataupun tekanan ataupun satu kita kata peringatan, dan juga impian serta harapan bahawa Allah SWT Azizul Ghafur, yakni Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Tuan-tuan, frasa Maha Kuasa dan Maha Pengampun ni bukan benda kecil. Sebab pertama, Allah SWT memberikan tekanan dekat kita. Aku dah bagi hang hidup, contoh, dah bagi hampa harta, dah bagi hampa alam ni. Allah SWT kata, kalau dalam ayat yang ke-15 itu, arda zalulan famshu fi manakibiha, berjalanlah, wa kulu min rizki, makanlah rezeki yang dia bagi tu, wa ilaihi nusyur, tapi beringatlah, dia kata nanti kamu akan dibangkitkan. Kemudian Allah peringatkan lagi kita, ayat berapa? 21 ke 22, tuan-tuan tengok ayat 21 tak silap saya. Allah SWT sebut lagi tentang rezeki. Dia kata, kalau in amsaka rizqah, kalau aku tahanlah rezeki ni, siapa boleh bagi rezeki kat hang? Macam itulah. Ini semua tuan-tuan satu bentuk peringatan bahawa Allah SWT nak menyebut bahawa dia ni Al-Aziz, yang maha berkuasa. Apa sahaja yang ada pada kita, kita tak boleh rasa hak ni aku punya. Sebab banyaklah kita duk baca, benda tu jadi kita punya bila kita guna, bila kita makan, bila kita pakai. Kalau tidak, tak tentu lagi kita punya. Benda duit dalam bank kita belum tentu tinggal, kita kata tuan nanti aku nak guna untuk berjalan, pencen nanti ke begitu, tak tentu lagi kita punya. Kalau confirm kita punya, senang tuan-tuan, tapi tidak. Jadi dalam menghadapi ujian ini, Allah SWT juga memperingatkan. Dia tahu nama pun manusia, dia ada masa dan ketikanya saat dia jalan lurus, lepas tu dia mai tengok dia agak pelik sikit, dia main melelong. Hak melelong itulah Allah SWT memberikan kepada kita satu peringatan juga bahawa jangan duk seriau sangatlah. Selagi masih bernafas, Allah SWT kata dia ni akan memberikan pengampunan kerana dia maha pengampun. Manusia tak boleh lah. Manusia ni dia ampun jugalah, minta aja aku minta ampun, aku minta maaf dengan hang. Okey, saya senyum. Dalam hati tu berasap, kita pun tak tahu. Banyaklah kan kadang-kadang kita nak pujuk hati tu,
Oi, aku tak maaf dulu aku silap hang. Kita tengok dia tu kecil besar lah. Tetapi Allah SWT taklah sebegitu. Maknanya dalam perjalanan ada salah, ada betul. Allah SWT bagi kita package, iaitu dia peringat kita, hang jaga-jaga nah, hang jangan buat pelik-pelik sebab aku ni maha kuasa, Al-Aziz. Maknanya Allah SWT dah bagi kita ancaman. Dalam surah Al-Mulk ini pun banyak ancaman ada. Tadilah ancaman kalau Allah kata dia tahan rezeki. Ada lagi ancaman amintum dalam ayat yang ke-16. Amintum ayat yang ke-17. Allah SWT kata hampa boleh relax ke, hampa boleh tenang ke. Sedangkan kita tahu Allah SWT boleh bagi bumi diterbalikkan, hujan bukan hujan, ribut yang berbatu. Maknanya dia maha kuasa. Tapi dalam masa yang sama, kita pun tahu banyak ustaz-ustaz duk share lah dah hadis mana kata kalaulah, saya tak sebutlah hadis tu apa dia, yang tapi tuan-tuan selalu dengar kan, makna kalau kata manusia ni salah ni sepenuh langit, setinggi langit pun Allah akan mengampunkan dosa selagi bukan syirik lah. Tapi persoalannya kita nak minta ampun ke tak? Sebab dia kadang-kadang dalam minta ampun ni dia ada masa dan ketika kan. Kita kadang-kadang biasalah nama pun manusia, kita beringat tentang Allah SWT ni ada masa dan ketika jugalah nama pun manusia. Tuan-tuan, 8.7 bilion spesies ni, di mana Allah SWT kata ni spesies ni termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, flora fauna. Yang ini current world population ni, yang ni bukan yang terkini tuan-tuan. Yang terkini kalau tuan-tuan cek lah ni, dia dah cecah 8 bilion. Saya ingat dalam sesi yang pertama saya kata tahun 2022 ni banyak saintis kata, banyaklah orang buat apa je projection, buat unjuran jumlah manusia di dunia kali yang terakhir di bawah 8 bilion. Start daripada 2023 di 8 bilion lebih. Iyalah kalau kita tengok memang gitulah jumlah yang sekitarnya pada hari ini, di mana jumlah kematiannya, jumlah kehidupan sekitar hampir 300,000 satu hari. Kelahiran baru, kematian satu hari sekitar 100,000 lebih. Mana dicampur, tolak, lebih kurang banyak tu. Di mana Allah SWT berkuasa ni atas 8 bilion ni. Nak bagi makan, nak bagi udara, bagi cukup. Betul lah kita ada dengar cerita climate change lah, itu dan ini. Betul lah dari segi sainsnya. Tapi satu yang kita kena letak juga, bahawa manusia kita jangka dari segi ilmu manusia, takat kemampuan ilmu manusia, itu pun Allah yang bagi juga ilham tu. Yang mana kita nak kena beringat bahawa Allah SWT ni adalah Al-Mulku. Dialah yang menentukan segala-galanya, pemegang kerajaan di dunia dan di akhirat. Maka bertitik tolak daripada itu tuan-tuan, untuk menghadapi kehidupan. Kiranya tema cerita ayat 2 ni adalah tentang ujian. Ujiannya, dan selalunya kita nak kata ujian ni, kita kata ujian kehidupan kan. Jarang kita nak sebut ujian kematian, jarang lah. Sebab kematian tu orang tak boleh nak cerita. Sebab dia kita tak melalui, tetapi kita ada sumber. Ada Quran, ada sunnah, ada kisah-kisah pengalaman orang yang kita tengok. Bukan pengalaman orang mati, pengalaman orang menguruskan jenazah ke, melalui tengok orang detik-detik kematian dan sebagainya, menjadikan bahawa kehidupan ini penuh dengan ujian. Dan dalam ujian ini saya ambil satu akronim lah, hidup. Pertama, dalam semua ujian kita selalu disebut kata ada hikmah. Kadang-kadang kita nak sedapkan hati kita, tak apalah, adalah hikmahnya nanti. Kadang-kadang kita nak percaya tu, pedia hikmah dia. Selagi tak sampai, kita tak dapat lah. Tetapi kita pun yakin dan percaya hikmahnya, di mana Allah kata, kalau selagi manusia syukur dan sabar tu, duduk pusing dalam kehidupan kita, dapat benda bagus kita syukur, dapat benda kurang seronok kita sabar, kemudian dapat seronok syukur, tak seronok sabar, selagi dia berpusing, setiap tu akan ada hikmahnya. Kemudian kita kena ada semangat untuk in charge, untuk kita nak kena susun. Maknanya kalau ada apa, kita in charge, maksudnya kita lah yang mengurus. Tak boleh mudah terikut-ikut orang. Zaman dah ni sakit tuan-tuan. Saya ingat pada zaman saya kecil-kecil dululah kata, tuan-tuan pun zaman muda ke, kita tak berapa rasa nak compete dengan orang. Sebab kita tak tahu sangat tentang orang lain. Yang kita tahu apa yang kawan kita, contoh kawan kita bawa pensel color 24. Masa tu tengok pensel color 24 ni, mak dia beli mana ni?
Sebab pasal kalah paling banyak ada 12 yang kita tahu. Tiba kawan kita buat 24, balik tu pening kepala aku. Mak dia beli tam mana ni? Pokoknya mak dia beli di KL je dah. Belah-belah Lok Start mungkin tak sampai lagi lah kot mula-mula. Yang nak saya tekankan, hari ni kita berubah tuan-tuan. Hari ni orang yang macam nak membiarkan kita compete. Sekarang semua orang sharing semua. Oh jadi kita akan ditanya, "Oi, anak hang umur berapa? Anak hang masuk sekolah mana? Anak hang masuk U mana?" Loh, dalam bila kita kata begitu begini, mungkin loh, lagu tu je anak hang. Kita lah rasa dia tak sebut lah depan kita. Dia jadi satu bentuk apa dia perlumbaan. Sedangkan dunia ni jalan kan lain-lain. Takkan nak kata, "Loh, tak nikah lagi anak hang." Mana nak boleh kata lagu tu? Kalau jodoh tu boleh dibeli di Shopee, ramai orang beli. Tapi benda tu laluan. Semua orang ni lain-lain. Lagi kawan ni pula belum ada anak. Ilah, hang nikah 10 tahun tak ada anak lagi tu mak. Pergi tuan-tuan, kalau kita kata sebab jalan yang berbeza, tetapi disebabkan, saya rasalah disebabkan oleh banyaknya perkongsian tu bagus, tapi kita yang kadang-kadang, weh, hang tak ada iPhone 14 lagi tu mak. Pergi tuan-tuan. Dulu kita tak fikir macam tu. Dulu kawan kita, dia duduk kampung kita, permainan yang dia ada lebih kurang kita. Dalam satu kampung tu, kalau orang ni semua ada motor C70 kata, hak tu lebih kurang lah. Lebih-lebih pun kawan tu kemas sikit lah pada tu. Kalau ada TV pun, mungkin kalau saya ingat tahun 80-an, ujung 70-an lah. Ujung 70-an ada ke TV Color? Saya tak ingat. Saya ingat saya merasa tengok TV Color, port saya beli dalam tahun 84 macam tu dah kot. Zaman tu masa nak tukar channel tu nak kena pakai kaki tu. Tak lah pakai kaki, malas nak mangkit kan. Untuk zaman lepas tu remote. Jadi tuan-tuan in charge. Kemudian ada doa. Kehidupan kita nak hadapi ujian, nak kena dengan doa, nak kena dengan usaha. Dua ni kita senang sembang. Tapi usaha ni nak menghadapi ujian ni bukanlah satu benda yang mudah. Tuan-tuan, ujian kita tak sama. Tuan-tuan dah tentu dah saya rasa ada kawan yang mak pak dia sakit, dia kena jaga. Kita tak boleh letak dia ni pantang aku ajak minum mesti tak mau saja. Kita tak tahu dia punya beban dia dekat rumah. Dia punya tekanan dia. Memang orang kata sabarlah jaga mak pak. Tuan-tuan jaga mak pak sakit ni lain lah. Rasa ramailah tuan-tuan yang pernah duk jaga kot. Orang rumah sakit, saya ingat di seorang jemaah di masjid saya ni. Memang dulu haji ni memang orang kata masjid betul lah. Sampai lama-lama tu, pasal pada kalut je. Pas salam, doa, beruk, jalan. Orang kata lah sikit, bukan kata orang sembang lah. Rupanya bila tanya lah, orang rumah dia baru sakit, dia jaga. Cerita ni maksudnya yang saya nak sampaikan, ujian yang tidak sama, usahanya pun kita mungkin usaha sikit, dia nak kena usaha banyak tuan-tuan. Kemudian ada pilihan mana, iaitu pilihan sama ada kita nak menjadi orang yang, contohlah kalau dalam surah Al-Mulk ini, dalam ujian ini kita diberikan antaranya dua jenis kumpulan manusia. Satu dalam ayat 6 duk kata walillazi nakafaru birabbihim, siapa yang ingkar kepada Tuhan mereka, yang ingkar, siapa yang ingkar bolehlah neraka jahanam, wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat nak balik. Yang tu satu. Maknanya untuk kumpulan yang geng jemuan tanah ni, hak ingkar ni hampa boleh yang tu. Satu lagi, untuk satu kumpulan yang lain, manusia ada pilihan. Siapa yang liyabluwakum, siapa yang yahsyauna rabbahum bil ghaibi, dia takut kepada Allah SWT ni bil ghaibi, dia takut secara konsisten. Ada CCTV ke, tak ada ke, ada Tok Imam sebelah dia ke, tak ada ke, ada kawan dia ke, ada siapa pun dia sama je takutnya kepada Allah SWT. Yang untuk orang macam ni, untuk mereka ni maghfiratun, boleh keampunan, wa ajrun kabir, ganjaran yang besar. Yang mana ulama kata ganjaran besar ni syurga lah. Jadi kita ada pilihan, kita nak pilih mana. Maka tuan-tuan, saya sajalah nak share dengan tuan-tuan satu nasyid yang saya rasa tuan-tuan mau rajin lah.
Saya tunjuk nasyid ni, saya tunjuk lirik tu bukan sebab apa. Maknanya saya tak boleh nyanyi. Kalau saya nyanyi, tuan-tuan menyesal dengar. Balik selalu. Saya rasa tuan-tuan duduk dengar elok-elok tuan-tuan lirik antara dua cinta ni. Saya rasa banyak dia punya pengajaran lah. Tadi saya promote umpan jinak di air tenang. Lagi tak nak masuk fatwa pujangga lah lagi. Nak kata apa, nak kata ada lah. Maknanya kalau kita tengok dah, dalam menghadapi ujian ni, saya rasa yang ni, yang saya buat dalam kotak biru tu, yang saya rasa yang ni senang sebut, senang nyanyi daripada nak buat. Nak meleraikan dunia yang mendiam dalam hati. Oi, dunia siapa tak mau tuan-tuan. Saya pun kalau boleh segala makneka aku mau. Samalah dengan tuan-tuan, nama pun kita manusia, tapi kita diperingatkan bahawa yang paling utama mati dan hidup ni adalah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk nak menguji kita siapa yang paling bagus amalannya. Maka tuan-tuan bertitik tolak pada itu, saya nak tinggalkan, bukan nak tinggalkan, nak bagi tuan-tuan satu homework. Tuan-tuan sambil-sambil duduk malam ni, tuan-tuan Google tengok dua jalan ni, dua cerita ni, iaitu cerita tentang Abdul Rahman bin Auf dan Abu Darda. Tuan-tuan akan nampak dua-dua ni adalah memang ni sahabat Nabi, tapi dia dan dua-dua ni bagus. Tapi tuan-tuan akan lihat jalan mereka ni boleh kata ada beza. Hak seorang ni senang, hak seorang ni dia kurang senang, tapi dua-dua ni menuju kepada jalan yang bagus. Tapi jalannya berbeza. Kenapa saya tunjuk ni? Saya nak kata macam itulah kehidupan kita. Kita tak boleh nak letak satu tudung saji yang sama untuk semua orang. Nak sekut, hang kena hidup macam ni tau. Kita nak peringat anak kita begitu dan begini lagi sama macam kita dulu, tak boleh lah tuan-tuan. Zaman pun berubah. Kita kata kita kena didik anak tu mengikut pada zaman. Jadi persoalannya, kalaulah kita dah baca, pengajarannya adalah kita nak pilih yang mana. Dia tidak ada yang salah. Dua-dua ni bagus. Cuma persoalan nak pilih yang mana. Jadi tuan-tuan, ini semua berkait rapat dengan cara saya dan tuan-tuan gunakan mata. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, saya lagi jom kita cek mata kita. Ada tak mata kita ni? Banyak pakai cermin mata, rasa aku baru pergi cek mata itu. Rabun jauh. Rabun jauh dalam makna kata, orang yang rabun jauh ni, maksudnya dia nampak yang mana? Dia nampak yang dekat kan? Yang dekat dia nampak, yang rabun jauh ni, yang dekat dia nampak, yang jauh tu dia tak nampak. Tu namanya rabun jauh. Okey. Jadi kita boleh kata bahawa orang yang rabun jauh ni analogi tuan-tuan, hanya nampak dunia. Dia nampak yang dekat. Yang akhirat tu dia kata, akhirat apa, cerita akhirat ni tu sudut cerita lah, tak tahu lagi, dia kata nak kalut akhirat. Kadang-kadang ada orang macam tu kan. Sedangkan kalau hanya nampak dunia tanpa mengingati bahawa kehidupan ni ada matinya. Tuan-tuan bayangkan kalau kita tahu bahawa kehidupan ni dia tidak ada mati, ataupun kata mati, kita tidak akan dipersoalkan baik dan buruk, takkan ada syurga dan neraka. Saya rasa tak kuasa lah kita duduk dalam surau ni tuan-tuan. Banyak lagi benda dunia kita nak sapu. Takkan daripada duduk depan saya duduk dengar duduk menceceh cikgu ni, baik kita pergi naik kelab. Pergi apa yang Pak Maun pergi Silver Tortoise ke apa kan nama. Cerita zaman dululah. Sedangkan dunia ni sepatutnya hanya menjadi alat untuk matlamat di akhirat. Maknanya orang yang sepatutnya adalah dia jangan rabun jauh dah. Maksudnya dia nak dunia nampak, hak nampak di dekat ni bagus, tapi dalam masa yang sama dia beringat bahawa yang jauh tu ada. Bukan kata dia tak nampak maka benda tu tak ada. Yang dekat dia nampak, dunia ni dia kerjakan dengan sebaiknya sebab dia tahu mau tak mau hak apa yang ada kat dunia ni nanti semua nak kena tanya di depan. Satu. Ataupun orang tu dia ada rabun dekat. Rabun dekat dia pun punca jugalah. Bila kita contohlah orang tua dikatakan selalu rabun dekat, saya pun nak mukul ada lah. Di mana orang yang rabun dekat ni, dia hanya nampak yang jauh, yang dekat tak boleh baca kan. Tu rabun dekat. Orang yang rabun dekat ni kita boleh kata maknanya dia tidak melihat dunia sebagai kebun di akhirat. Dia duk ingat akhirat je.
Tak boleh juga tuan-tuan. Betul lah kita kena ingat akhirat saja, tapi aku tak mau buat apa, aku hidup ni untuk akhirat je. Dengar tu macam ini dah level Maulana Kabir. Hakikatnya betul kita perlu mengingati akhirat. Dalam masa yang sama, dunia ni perlu menjadi kebun. Dunia perlu menjadi tempat kita nak mencari, nak memiliki dan nak memberi demi untuk akhirat juga. Maknanya tak boleh kata hanya semata-mata aku tak mau buat apa, aku kira zikir sudah dalam kehidupan. Tak jadi tuan-tuan. Jadi bagaimana jadi kita cek mata yang sebenarnya kita perlu cek, saya pun terutamanya juga perlu cek, adalah kita cek mata hati kita. Macam mana kita memandang dunia. Mudah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung nanti selepas azan. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Sikit tak sikit pun dalam 15 minit boleh ke tuan-tuan? Boleh no? Tuan-tuan, insyaAllah tadi persoalan saya, tadi kita dah tanya dah, kita bincang tentang rabun jauh, rabun dekat, tentang cek mata hati ni. Jadi persoalan saya selepas ini adalah, tuan-tuan ingatkan lagi kepada Husin Lempoyang. Kenapa saya bagi contoh ni? Saya nak kata cerita ni cynical lah, bahawa ada orang yang dia mengingati tu hanya dia sapu hak dunia je. Meniaga orang lagi untung daripada meniaga unta. Nak disampaikan adalah maksudnya, asalkan untung, buat apa pun tak apa. Maknanya kalau kita orang yang mengingati bahawa Allah SWT ini bersifat Al-Aziz, dia akan tapih apa yang dia buat. Dia akan tapih tuan-tuan. Sebab
sifat Al-Aziz ni ditonjolkan untuk satu perasaan gerun, dan Allah nak sampaikan juga bahawa tak apalah kalau hampa tak mau jadi orang yang ahsanu amala, tak apa, tapi hampa siaplah, aku ni Al-Aziz, Maha Kuasa, apa pun boleh buat. Contoh. Kemudian dalam masa yang sama nak peringat kita bahawa kalaulah tersilap, nama pun manusia, tak ada siapa main duduk masjid 24 jam tuan-tuan. Jadi kita diberikan peluang, impian, harapan bahawa Allah SWT ni bersifat Al-Ghafur. Maka tuan-tuan, bagaimana kita nak melihat ahsanu amala ni? Apa antara perkara yang perlu kita timbang dalam kehidupan kita? Pertama, saya kira ahsanu amala ni maksudnya dia bukan yang selalu orang sebut zaman ni apa, bukan kaleng-kaleng ke apa, bukan besya-besya ni, budak-budak TikTok ni lah sebut lagu tu. Mana tuan-tuan, kita nak kena keluar daripada zon selesa. Dia tak cukup dengan apa yang kita ada dalam ni, nak kena orang kata pulun lebih. Sebab tu baru jadi ahsanu amala. Dia kuih lama, dia kualiti kan. Kuih lama, kuih kemas, nak kena tambah. Bukan kata tambah tu jadi banyak, tak, kualiti tu. Sebabnya manusia lah nama pun tuan-tuan. Tuan-tuan kita semua sama je. Abang kata kalau kita tengah ada masalah, doa kita mesti panjang sikit. Dia kalau kata, kalau tuan-tuan semayang kan, dia kata nak mai keluar air mata tu dia macam laju sikit lah. Oh, kalau tengah doa elok aja segala mak neka apa semua cukup, jarang lah kot. Tu saya lah kot. Yang saya nak sampaikan, kita kena keluar daripada zon selesa. Mana nak kata kehidupan dunia yang kita pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu, saya pun tak tahu lagi berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, kita tak tahu. Maka kita tidak boleh cepat berpuas hati dengan pencapaian yang ada. Sebab Allah SWT dah pesan kat kita untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati dan hidup hampa ni adalah untuk aku uji, nak tengok siapa paling bagus antara kita semua. Pertama, kita tak boleh cepat puas hati dengan pencapaian yang ada. Mungkin kalau lah ni kita setakat A, mungkin nak kena A+. Kalau kita lah ni setakat C+, kita nak kena upgrade lah. Kalau kat universiti dia kira markah dan sebagainya kan. Maka kehidupan kita pun macam tu. Kedua adalah berusaha menambah baik perkara yang sedia ada. Nak kena pulun juga, walaupun susah. Nak memujuk hati, buat benda baik ni susah kat tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan pun nak pujuk hati, nak start motor, start kereta, jalan kaki, nak main surau. Sebab apa, ada banyak lagi pilihan. Kita duduk kat pekan kot, macam-macam benda tu ada. Dan yang ketiga adalah ada sahaja perkara baru yang kita nak cuba, alami dan ketahui. Banyak lagi cara, maksudnya kita explore lah. Dan kita kena bersedia menghadapi ketidakpastian, tersalah dan belajar daripada kesilapan. Walaupun umur kita dah kuih banyak. Orang kata kalau budak-budak umur 20-an kata jumpa kita, bukan apa salahnya juga kita menimba pengalaman daripada dia. Ada juga benda bagus yang kemas yang dia mungkin boleh ajak kita, terutamanya benda sosial media lah ni kot. Jadi tuan-tuan, kesan daripada ahsanu amala tu akan menjadikan kita orang yang macam ni pada tahun-tahun yang mendatang. Pertama, kita nak dosa kita ni kuih lama kuih turun. Betul lah, mungkin dulu kita ni kata segala makneka kaki lah, zaman muda kita habis lah, kita harap habis. Kalau dia mai balik kita minta ampun, kita buat lagi. Dan dunia ni tak tentu juga. Dia mai hari ni kita duduk masjid, esok dia pergi tempat lain pula. Kedua adalah kita tambahkan ilmu kita. Sebab kita nak ahsanu amala, nakkan yang paling bagus, nak jadi yang paling baik, kita kena keluar daripada zon selesa, comfort zone kita. Dan yang ketiga, kita nak amalan kita pun kuih lama kuih bagus. Jadi saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, bersama kita pulun tuan-tuan, jadi hambanya yang lebih baik daripada kita yang dulu. Maka daripada itu tuan-tuan, kalau kita lihat apakah aspirasi daripada surah Al-Mulk ini, tu ayat yang kedua ini, pertama antaranya adalah saya dan tuan kena beringat bahawa hidup kita ni confirm takkan habis di dunia ni saja. Kehidupan mesti ada lagi satu. Kehidupan yang lagi satu tu, masa tu apa yang dibuat yang la akan ditimbang. Hang buat A ke, hang buat F ke, hang lulus ke, gagal ke, itulah. Kedua, yang Allah nak adalah amalan yang terbaik yang Allah nak. Amalan terbaik ni maksudnya bukan bersungguh saja, dia kena pulun lah. Bukan kata banyak tu tak bagus, tapi kita nak kena set. Terutama nak Ramadan ni kan, maksudnya kita bukan kata nak kena banyak aja.
Banyak jangan, saya seriau orang kata macam takut orang kata banyak tu salah ke tak. Tapi maksudnya dalam banyak ke sikit ke nak yang jadi bagus. Kuih bagus. Kemudian yang ketiga adalah bila kita dinyatakan bahawa dunia, mati dan hidup adalah ujian, kita kena ingat juga ujian kita ni takkan sama. Lain orang lain. Lain jalan dia. Kita tak boleh letak, kita tak boleh nak judge orang tu. Dia tu aku tengok perangai teruk sungguh. Tuan-tuan, semasa zaman kita kecil-kecil lah, ataupun tahun 90-an ke 80-an, tahun 2000 pun saya rasa orang tak banyak sebut tentang autism contohnya. Tapi lah ni manusia muka sedar. Rupanya memang ada kanak-kanak, orang dewasa ke, yang dia ada, dia berpenyakit. Kita tak patut nak judge dia kata, teruknya anak dulu, nakal teruk sungguh. Anak dia berpenyakit, contohlah. Tu yang saya nak sampai. Kita tak boleh kata, awak anak dia tak macam anak kita. Perangai tu tak boleh tuan-tuan. Kita tak tahu. Kalau kita tahu senang. Jadi nak kata nak kenal lebih menyantuni lah ni ingatan diri sendiri juga. Kedua, kemudian yang keempat adalah tahap mana takutnya kita pada dia. Yang ni kita boleh ukur. Kita tengok diri kita sendiri. Daripada 2022 nak menuju ke 2023 ni, ada tak azam kita yang kata kita nak memperkemahkan? Ada tak benda yang kita kata, dulu aku tak mau, dulu aku tak apa takut kan ni, kau pasal teriau kat kau mati awal. Contoh. Kemudian andainya kita tersesat tuan-tuan, kita telah dimaklumkan supaya kita bertenang kerana kita ada Allah SWT yang bersifat Ar-Ghafur, Maha Pengampun. Kita bolehlah, jadi nak tak nak, jomlah sama-sama kita alert 5 sebelum 5, sebagaimana hadis yang selalulah dikongsikan oleh ustaz-ustaz kan. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak jadi orang yang rabun jauh tidak, rabun dekat pun tidak? Maka kita kena ada memahami 3 sifat dunia pada mata orang akhirat. Ni sembang, orang kata sembang lah, saya share je dengan tuan-tuan. Pertama, bila kita faham bahawa dunia ni adalah tempat kita nak menanam, kita nak mengumpul, kita nak, orang kata nak membaja supaya nanti jadi benda bagus tu kita nak bawa pergi ke sana. Dan satu lagi, kita kena beringat bahawa kehidupan dunia ni adalah satu bentuk permainan juga. Ni Fata Morgana semua kan nampak, agaknya kalau aku beli kereta ni mesti aku puas hati punya. Memang puas hati lah. Puaslah hati 3 bulan. Lepas tu tak ada lah saya rasa orang yang sayang dia tu pada hari pertama dia sayang kereta dia sayang harta dia sama sepanjang tahun. Tak sama tuan-tuan. Kuih lama, mula-mula dulu kalau anak kita kata tercalak lah sikit kata, kita jegir mata tu macam nampak dia tu kecil sangat. Tapi lama-lama dia tak heran, macam calak mana nak, tak ayah boleh cari lain. Contoh, tak heran. Kemudian kita kena tahu, kena beringat bahawa dunia ni dia ada SOP. Dunia ni seumpama penjara disebut kan untuk orang mukmin. Sebab memanglah, sebab dunia ni dia ada banyak sangat peraturan. Jadi orang Islam, jadi orang beriman nak kena macam-macam segala makneka tak boleh. Kita mesti tak puas hati. Depa tu nak ikutkan senang juga tak apa semayang, nak apa semayang celuk-celak aku tengok dia tu otak. Takkan kita nak kira ukak lagu tu. Nak tak nak kita yang kena mengikut tentang SOP. Jadi bertitik tolak dia tu tuan-tuan. Bersama sikit lagi tuan-tuan. Saya nak bagi tuan-tuan analogi tentang 3 buah negara. Analogi 3 buah negara ni saya nak kaitkan nanti dengan kehidupan kita lah sebagai manusia, sebagai individu. Pertama, analogi 3 buah negara ni saya ambil negara Greece tuan-tuan. Greece ni adalah sebuah negara yang tuan-tuan tahu bersejarah hebat. Sebab di Greece ni ada Athens. Dulu ni sejarah ketamadunan Yunani apa semua segala makneka ni Greece lah. Ditambah pula dulu kalau kita kata Greece dekat Turki kan. Greece ni tahun 2004 menganjurkan sukan Olimpik. Kira kemas lah. Bukan calang-calang tuan-tuan nak menganjurkan sukan Olimpik. Kita tekat sukan Commonwealth lah, itu pun lama dah. 2009 tuan-tuan, duk tak duk tiba-tiba dunia dikejutkan. Greece, sebuah negara yang hebat, berhutang 1.7 trilion, 180% daripada KDNK. Kata mai kok mana? Dan kita dengar, bankrupt. Macam mana sebuah negara bankrupt? Contoh. Jadi kita pun rasa, takkan kot. Kemudian mungkin orang kata, tapi cikgu, Jepun hutang lebih lagi, 200% lebih. Jepun berhutang dalam.
Apa yang menyebabkan mereka ni jadi lagu ni? Sebuah negara yang ada sejarah yang hebat, ketamadunan yang tinggi asalnya, boleh tak jadi negara yang bankrupt. Antaranya tuan-tuan, mereka dulu 2010 buat pinjaman kecemasan lah 90 bilion dengan negara IMF. Dan disebabkan kesilapan, ni saya nak cerita kesilapan mereka ni di Greece ni menyebabkan pengangguran dia pernah mencecah 20%, di mana kebanyakannya berumur bawah 35. Anak-anak muda yang sepatutnya bekerja tapi tak ada peluang kerja. Dan ni semua kesan daripada bila minta hutang, maka mereka terpaksa menaikkan cukai, mengurangkan pencen dan pelbagai faedah-faedah sosial dan sebagainya lah. Itu satu. Makna yang saya nak cerita, sebuah negara yang hebat tapi disebabkan tidak mengikut SOP, jatuh. Negara yang kedua yang saya nak share dengan tuan adalah negara yang ni bukan hebat apa, dia hebat dengan pemandangan yang indah lah. Iceland. Saya tak tahulah tuan-tuan mungkin berapa orang dah sampai. Yang saya tak pernah sampai lagi. Syaruhan dah sampai tuan-tuan, menari di luali kat atas ni. Negara ni memang pun negara pemandangan yang indah. Negaranya asalnya pun senang. Mereka ni banyak melabur dalam syarikat asing, hartanah. Dan 2008 negara yang kita kata Iceland ni kira kemas lah, muflis tuan-tuan. Sebab 3 bank utama dia berhutang banyak lah. Sebab mengapa? Sebab pada tahun 2006 3 bank utama ni salah jalan, berhutang dengan pendeposit Belanda, UK, semua segala mereka banyak. Apa yang saya nak sampaikan adalah sebuah negara yang asalnya cantik, sempoi, bagus, akhirnya bankrupt. Negara yang ketiga, yang terakhir, negara yang ketiga ni bukan nak cerita sebabkan sakit hati Perancis kalah, tuan-tuan, bukan. Saya boleh terima hakikat tu. Kita move on lama dah. Negara yang gah dalam bola sepak, Argentina. Kita kenal Maradona ni, dengar nama ni daripada dulu, pada zaman kita budak kan. Mungkin tuan-tuan setengahnya mungkin pada zaman, kata zaman Agogo ke. Tuan-tuan, negara Argentina ni hebat ni. Pengangguran negara dia pernah mencecah 46.1%. Makna daripada 10 orang di kampung tu 5 orang tak kerja apa. Bukan dia tak mau kerja, dia tak ada peluang. Negara ni mai ke mana jadi macam tu? 2001 hutang terbesar dalam sejarah 616 bilion. Kemudian disebabkan kesalahan lagi, gagal membayar hutang beberapa kali dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak ceritanya adalah 3 buah negara yang saya bagi contoh ni adalah negara yang hebat, negara yang kemas, negara yang kita kata ada rezeki yang lebih maknanya, tetapi disebabkan kegagalan, kesilapan. Dan jadi yang saya nak sampaikan, kalau negara pun boleh salah, apatah lagi kita tuan-tuan. Negara ni nak salah bukan benda senang. Dia nak kena banyak proses dia tu, barulah dia nak salah. Buat pelaburan salah, buat apa salah, susah lah juga. Tapi manusia, kita sebagai individu, maka kata nak salah ni senang. Maka daripada analogi ni saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan supaya kita sama-sama berhati-hati dalam kehidupan. Ada benda yang gah, akhirnya pun boleh jatuh. Kita ni Allah SWT bagi kita sihat. Mungkin tuan-tuan ada harta, kita ada harta sikit begitu begini, tapi akibat daripada kesilapan kita mengurus masa, mengurus usia, mengurus apa pun, akhirnya kita gagal untuk meletakkan diri kita beringat tentang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang itu kita seriau. Jadi tuan-tuan, jom saya dan tuan-tuan kita cuba keluar daripada zon selesa. Maksudnya keluar dari zon selesa tu bukan zon duduk saja. Zon selesa tu kita kena zon belajar. Kita belajar lagi. Tak kisahlah belajar apa pun tuan-tuan, asalkan ilmu kita tambah. Tak kisah umur kita berapa pun, asalkan kita bertambah pengetahuan. Ataupun kita mungkin boleh share dengan orang kepada zon yang mencabar lah. Tuan-tuan, jadi bertitik tolak daripada tu, saya nak mengajaklah tuan-tuan dan diri saya bahawa antara cabaran kita pada dunia pada hari ini adalah cabaran social media kan. Segala maknanya orang boleh bergaduh, boleh bertekak, boleh troll. Maka saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melaksanakan satu gerak kerja lah, yang saya katakan sebagai teori jannah lah, di mana bila kita dapat apa-apa tuan-tuan, pertama sekali ni sebab kita akan kena tanya tuan-tuan.
Apa saja kita forward, kita type, kita kena tanya. Maka pertama, kalau kita dapat apa-apa, jangan hantar lagi. Jangan duk kalut nak jadi orang pertama. Kita tenang dulu, relax. Sebab kita nak tahu apa dia benda ni, apa benda yang di-share kat kita ni. Benda ni berfaedah ke tak ke, di mana kita memerlukan nilai. Kita kena nilai dulu, benda ni bagus ke tak. Katalah benda tu bagus. Kalau benda tu bagus sekalipun tuan-tuan, nanti jangan duk hantar lagi. Sebab ada benda tu mungkin bagus pada kita, tapi kebagusan tu memerlukan kita analisis dulu. Sama ada kadang-kadang kita hantar benda yang bagus, tapi boleh jadi orang bertekak tu tak. Mereka bagus benda yang betul. Kan banyak benda ni betul ni fakta aku cek dah. Memanglah hantar benda betul, tapi benda betul ni boleh buat orang dalam grup WhatsApp tu bertekak. Kita jadi punca, tak pasal. Daripada elok-elok orang kata nak ahsanu amalah, pergi kita. Jadi tuan-tuan, lepas kita analisis kata benda tu bagus, pertama betul lah, betul dan bagus, barulah kita hantar. Jadi akhir kata tuan-tuan, satu analogi terakhir, boleh tuan-tuan? Dan 3-4 minit lagi. Saya nak ajak tuan-tuan melihat semula kenangan kita main bola zaman kita budak-budak. Tuan-tuan, zaman kita budak-budak dulu, kita main bola dengan hati yang seronok dan tenang. Sebab apa? Sebab zaman tu dia punya undang-undang dia lebih kurang je. Pemain tu senang je nak tahu. Tuan punya bola akan jadi ketua. Hak mana handsome sikit, tinggi sikit, hang jadi striker. Hak badan tembun sikit, hang jadi keeper. Tak payah tahulah hang pandai main ke tak main, kira lagu tu je. Yang saya nak sampaikan adalah kita menerima seadanya. Syarat kata nak main bola, siapa gol lepas kena buka baju. Cukup tension masa tu. Masa tu badan kering pula zaman tu. Tapi yang saya nak sampaikan, pada zaman kita kanak-kanak, kita penuh dengan syukur dan sabar. Kita terima je tim kita. Kemudian, masa kita main bola, dia ada peraturan. Peraturan ni pun senang je. Peraturannya adalah, antaranya, bila nak stop. Nak stop ni senang je. 3 sebab. Pertama, dia akan stop dengan azan maghrib. Saya duduk di Quarters Airport Subang. Saya ingat saya cerita tadi, Quarters Airport Subang dekat dengan ada masjid hijau tu kan. Dulu masjid arwah lah Ustaz Dahlan. Kemudian di tempat tu ada kuil. Kuil tu akan bunyi dulu, baru azan. Habislah game. Yang kedua, dia akan habis bila mana? Bila bola tu duduk tak duduk, tiba-tiba kawan kita buat perangai, pergi tendang pasu bunga rumah jiran. Pergi. Sagi tuan tu saya ingat ada seorang pakcik ni lah. Pasal tu pakcik lah, mungkin saya panggil abang lah patutnya. Dia keluar dengan misai gulung lagu tu, kira api lah. Maka kawan-kawan semua akan lari. Yang tinggal tuan punya bola je duduk berharap ihsan pakcik tu nak bagi ke tak. Yang ketiga, kalau muak kepada tuan punya bola mai kira dah macam tu habislah permainan. Macam tu je peraturan. Dia tak ada kata nak tak puas hati, hang tadi hand sangat, nak bergaduh sampai 5-6 hari, tak ada. Kita terima kehidupan dengan syukur dan sabar je. Mudah. Jadi tuan-tuan, yang saya nak highlightkan adalah tamatnya permainan bola kita zaman budak-budak dulu, kita tak sentap lah. Maksudnya tak ada benda yang kita bawa sampai ke tak puas hati yang kawan sangat-sangat. Biasanya bergaduh budak-budak ni lebih lama pun 2 hari je. Yang duduk bertekak tadi tu, esok tu, weh Mat, tak main keluar main bola. Kita keluar senyum. Tuan-tuan, yang saya nak sampaikan analogi ini adalah kita nak semangat kita zaman kita budak-budak dulu, menghadapi zaman kehidupan ini dengan dengan cara yang dengan sabar dan syukur, dan terus mengharapkan husnul khatimah. Tuan-tuan, sekali lagi saya rasa saya nak tamatkan dengan peringatan tentang aspirasi dari Al-Mulk untuk ayat 2 ini adalah perkataan berkenaan dengan ujian, dan juga bahawa Allah SWT ni peringat kita bahawa dia maha berkuasa, dan dalam masa yang sama dia juga maha pengampun. Tuan-tuan, semohon maaf atas segala kekurangan. Maaf ambil masa lebih sikit tuan-tuan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan.